Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam 7.27 pagi hari Jumaat ni. Okey, hari ini saya just nak buat short video saja untuk semua rakan-rakan sempena bulan puasa ni kita dapat sedikit knowledge yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk pagi-pagi ni. Jadi topik pagi ni, yang video saya pagi ni topiknya adalah uh, take for granted. Jadi video saya pagi ni adalah tajuknya take for granted. Take for granted dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu apa? Take for granted ni apa nak cerita? Cho, good morning. Assalamualaikum. Okey, selamat pagi, Cho. Okey, jadi saya punya video pagi ni masih berkait dengan apa yang kita buat lah. Jadi tajuknya take for granted. Saya cuba nak translate dalam bahasa Malaysia. Take for granted ni apa? Cho, take for granted ni apa dalam bahasa Malaysia? Cuba cerita sikit. Sekejap lagi saya nak buat topik ni. Saya tahu topik tu saya nak fikir, nak translate tu. Kalau apa mudahnya mengambil mudah. Take for granted ni lebih kurang macam tu lah. Ambil mudah. Dalam bahasa Melayu kita anggap dia tu take for granted ni, apa dia buat pun dia ambil mudah. Okey. Ambil kesempatan tu tak betul tepat rasanya. Ambil kesempatan, take for granted. Take for granted, ada juga orang pakai word tu, take for granted. Tapi kalau dalam bahasa yang lebih kuat sikit, mengambil mudah. Dia take for granted ni, dia satu sudut dia ambil kesempatan, tapi cuba check tengok. Saya rasa kita ambil mudah. Take for granted ni, kita buat hal apa-apa kita ambil mudah. Jadi kita ambil mudah. Jadi hari ni saya dapat beberapa pertanyaan dalam saya punya WhatsApp. Dia tanya, kenapa cikgu? Dia kata, bila saya nak sukses, sebenarnya saya percaya apa yang cikgu cakap. Tapi agak sukar disebabkan sikap saya ke, ataupun situasi keadaan tu ke, ataupun dia kata cikgu boleh bagi jawapan saya. Jawapan saya mudah saja. Saya kata kebanyakan kita take for granted apa yang kita buat. Itu saja. Dia menyebabkan kalau orang lain, sebab orang lain yang memberi arahan, kita serius. Tapi kita selalu take for granted. Bila kita buat sendiri, benda yang sendiri itu kita buat sendiri. Jadi take for granted ni dia luas waktu dia. Memang ini satu punca utama lah dalam kita buat apa. Sayangnya kita tak boleh capai apa yang kita hendak sebenarnya. Kita pun tak tahu sebenarnya kita hendak tu serius ke tak. Kita nak capai tu serius ke tak. Jadi kita orang kata ambil endah tak endah saja. Jadi kalau dalam banyak kita buat kursus, kita buat ceramah, kita buat apa ke, kalau kita ada sikap ambil mudah, take for granted ni, ambil mudah untuk kita capai, saya rasa kita macam bermimpi lah. Nak capai apa benda tu, kita macam mimpi. Semua perkara yang kita buat tu, kita kena letak dia di high position. Maksudnya letak tempat yang paling utama untuk kita ingin mendapatkan sesuatu. Tak kisahlah dalam apa bidang pun. Kalau kita perasan atau tidak, dalam apa yang kita hendak tu semua, bila kita bersungguh, kita letak dia di posisi yang tertinggi. Jadi insya-Allah semuanya kita capai. Bukan sebab tu saya kata dalam seminar saya, dalam apa sebenarnya, bila kita tengok semua kita punya ejen-ejen, kita punya rakan-rakan kita, semuanya boleh mengubah kehidupan tu. Yang menjadi anehnya, saya bagi tahu, magicnya kita bila kita nak mencapai sesuatu dalam hidup kita ni, sebenarnya kita memang boleh. Tapi salah satu sebabnya adalah kita ambil mudah. Lepas tu kita tak bersungguh. Kita take for granted ni, kita faham benda tu tapi kita buat tak kisah. Jadi ini satu punca menjadikan kita tu susah nak berjaya dalam hidup kita. Kita nak capai sesuatu pun
Lepas tu satu lagi dia berkait dengan apa? Kita ambil mudah tentang ilmu yang kita ada. Sebenarnya kita semua ada ilmu ni. Ilmu untuk mengubah hidup tu sebenarnya dia ada satu teori saja. Belajar sendiri. Saya suka ayat ni. Nak sukses, cuma yang kita perlu tahu poin-poin yang penting. Tapi dari segi action, untuk mencapai itu sebenarnya yang perlu kita fokus, yang kita perlu kita faham bahagian mana. Kita perlu faham bahagian apa yang kita nak tu saja. Kita nak capai tu dia mesti ada contoh. Kalau kita belajar kereta, kita tahu kena faham, kena belajarlah kereta tu apa benda kan. Tapi maksud saya tadi untuk action, untuk kita move sesuatu tu biasanya dia persen yang tinggi adalah kepada diri kita sendiri. Ada orang dia kata lebih baik kita belajar sendiri. Belajar betul, saya setuju sangat. Untuk kita sukses dalam apa yang kita buat tu sebenarnya lebih baik kita mendengar saja dia punya purata maksud ataupun tindakan yang perlu kita buat sendiri. Jikalau kita faham dalam training, dalam kursus, dia hanya cerita tengok tentang secara purata. Maksudnya semua orang boleh accept benda tu. Jadi kalau kita 100% follow pun, dia belum tentu boleh kita sukses. Tapi cara yang paling penting, cara yang paling mudah sekali adalah kita lakukan dulu. Kita lakukan dulu. Tapi dengan ilmu kita ada, apa yang kita ilmu tu ada, kita lakukan dan di situ kita akan dapat apa cara dan kaedah yang betul. Itu sebenarnya cara yang baik. Okey, contohlah kita tahu macam saya buat Volten ataupun anda yang buat dalam syarikat lain. Okey, hari ini saya nak tekankan kepada semua rakan-rakan dalam betul serius saya nak bagi tahu kepada anda. The miracle. Video saya yang lalu saya ada cerita kepada anda kan, millionaire tu apa. Apa beza, apa maksud millionaire, apa maksud jutawan tu. Saya cakap tentang bisnes lah. Bulan puasa ni pun saya masih dalam topik saya yang pertama. Sebab apa? Saya rasa untuk mencapai tahap sesuatu tu, semua orang boleh capai. Saya rasa frust dan kecewa bila tengok orang tu dia main-main, dia tak serius, dia boleh senyum. Maksudnya bila dia tak boleh mencapai satu tahap yang mudah untuk dia capai ni, sedangkan benda inilah yang kita pulun, kita bersungguh-sungguh buat dari dulu sampai sekarang. Kita ada kaedah yang mudah untuk capai, tapi kita main-main je. Kita boleh senyum lebar lagi. Kalau kita gagal nak capai tu, dia boleh tidur lena lagi. Dia tak rasa rugi, dia tak rasa buang masa. Sedangkan benda untuk kita capai tu, kita boleh go fast. Kita boleh capai dengan cepat dan apa yang kita nak tu boleh. Contoh, saya beritahu kepada anda. Katakanlah, untuk financial, kita nak capai pendapatan kita dalam 15,000 sebulan lah. Kita ambil purata untuk kita selesaikan. Maksudnya, kan saya dah bagi tahu dulu. Dalam kehidupan kita ini, kita ada dua stage. Satu, keperluan kita. Dua, kemahuan kita. Selalu saya bagi tahu ayat dalam financial pun sama. Yang mula-mula kita penuhi adalah kita punya keperluan kita. Okey, bagi saya bagi standard kepada anda. Keperluan kita di Malaysia ni, untuk anda duduk di tahap keperluan saja, kita mesti punya pendapatan minimal 10,000 sebulan. Itu minimal. Jadi kita tak perlu nak bangga kita ada income 10,000. Sebenarnya kita patut 10,000 pun kita boleh hidup je di Malaysia sekarang. Lebih sikit, maksudnya kita selesa lah. Kita selesa. Itu baru tahap keperluan kita saja. Jadi kita punya income tu keperluan 10,000. Kalau itu pun kita tak boleh nak capai sebulan, memang kita ada masalah. Itu bahagian keperluan baru. Jadi kita pergi kerja, anda percayalah, pergi kerja, pergi balik kerja tu sebenarnya kita boleh hidup, kita bukan tak boleh hidup. Tetapi macam itulah kehidupan kita secara purata. Kita masih dalam keadaan tertekan, perlu buat loan, perlu buat pinjaman dan sebagainya. Jadi maksud saya tahap keperluan ni kita bebas. Dari financial kita bebas. Tapi 10,000 tu baru ngam-ngam. Cukup saja untuk kita hidup selesa sikit lah. Bukan kata full selesa. 10,000 tu kita boleh selesaikan lah. Maksudnya kehidupan kita tu tak ada stres. Jadi kita nak capai 10,000 tu, kadang-kadang kita kena kerja bertahun-tahun nak naikkan kita punya gaji, kita punya pangkat baru nak capai 10,000. Sebenarnya kita punya kaedah yang mudah untuk capai 10,000 sebulan tu sebenarnya semua orang mampu buat, semua orang laku buat tu. Sebab tu saya kata bila kita take for granted, kita tahu ruang dan peluang orang bagi. Kita tahu bentuk bisnes. Kita pergi kat YouTube, kita tengok video-video tentang orang berjaya macam mana. Jadi kita selalu ambil mudah ya. Kita take for granted apa yang kita nampak tu kita buat.
Kita buat tak kisah. Sebab tu saya suka tengok masa saya habis, waktu malam saya suka habiskan di Facebook. Tengok apa saja berkaitan. Sebab apa, benda ni akan insyaAllah akan bagi saya sesuatu yang baru dalam hidup. Mesti kita upgrade. Walaupun kita mampu mungkin mencapai itu, kita boleh buat lagi. Kita boleh bantu kawan-kawan kita, orang lain. Jadi saya cuba bagi kelas kepada anda untuk apa yang saya tahu. Bukan saya hebat, tidak. Saya dah kata tiap-tiap kali saya buat video ni untuk saya dan kita sama-sama. Jadi kita sama-sama dengar. Jadi kalau anda malas belajar, saya tolong belajar. Dan saya sampaikan kepada anda. Jadi saya selalu bagi idea kepada anda untuk kita dapat. Jadi saya bagi minimal kepada anda tu adalah untuk keperluan kita di Malaysia normal pun. Saya dah kalkulate dah. Untuk kita duduk dalam keadaan okey. Bukan selesa sangat lah. Okey. Income kita minimal 10,000 sebulan. Itu adalah keperluan kita. Kemudian kita boleh cipta pendapatan kita pergi ke 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 sebulan. InsyaAllah semua boleh. Semua boleh. Cuma kita kena tahu apakah dia kaedah bisnes yang kita keluar. Nombor satu, kita buat bisnes kita. Jadi ruang dan peluang bisnes ni banyak di Malaysia ni. Orang dari luar negara anda tengok datang ke sini, semua collect duit buat balik ke negara mereka. Bukan mereka guna degree ke, guna ijazah ke. Semua ruang dan peluang tu memang hebat ada. Cuma kita ni ada kelengkapan semua. Dari segi lesen kita ada, dari segi IC kita ada, dari segi kita ni orang yang sah duduk di Malaysia. Nak cipta untuk sukses tu, kita ada satu masalah. Selalu kita remeh-temehkan benda ni. Kita biarkan saja benda ni, alah aku tak mahu kelang kabut. Jadi kita, itu sesuai dengan topik saya pagi ni. Kita take for granted. Take for granted maksudnya ambil mudah. Benda-benda yang penting tapi kita ambil mudah, tapi yang kita ambil serius adalah benda yang kita kerja sekarang. Kita rasa benda itulah yang betul dalam kita. Jadi sebenarnya kalau kita faham teori itu, salah jugalah. Saya bagi tahu kepada anda, masa kita kalah. Waktu kita bekerja, mungkin anda tengok saya dah kerja kat 45 tahun dah. Gaji saya pun dapat 10,000 dah sekarang. Betul lah, anda dapat 10,000. Tapi anda masih, di waktu itu sepatutnya anda punya income yang besar, tapi pangkat yang tinggi, tentu kerja stres anda tu lebih tinggi. Sebab dia bayar tinggi, dia bukan bayar kita free. Dia bayar kita tu, kita kena paid. Dia ada give and take. Bila kita kerja dengan company mana-mana pun, dia ada give and take. Dia bayar kita tinggi pun sebab untung dia tinggi. Dia tak pernah bayar kita tinggi tapi dia buat berniaga untung rendah. Dia tak buat macam tu. Dia punya konsep dalam bisnes apa yang kita buat, tenaga kita, pemikiran kita, idea kita ni mahal. Tapi dia beli dengan harga yang murah. Dia bayar kita 3,000, tapi mereka collect dengan apa yang kita bertindak, yang kita buat itu sebenarnya menghasilkan kadang-kadang 3 juta. Itu yang saya rasa kecewa sikit. Kita boleh cipta benda tu. Anda perasan tak? Berapakah anda sumbangkan kepada seseorang bila anda bekerja? Mesti ada give and take. Anda ingat perkataan tu? Give and take. Tapi anda ingat, give and take dia, kita yang bagi, take dia tu tak sama banyak. Give and take ni kalau kita bagi 50, dia ambil 50, okey. Kita bagi 5,000, dia pun ambil 5,000, okey. Tapi dia bagi kita 5,000, dia collect kat kita 5 juta. Dia collect kat kita 500,000. Dia bagi kita 5,000 ya. Itu yang kita perlu fikirkan balik. Knowledge, pengetahuan yang kita ada tu sangat berguna. Tapi apa kata kita buat untuk diri kita sendiri? Itu yang saya minta kepada anda semua. Gunakan kita punya kelebihan tu untuk diri kita. Sebab baru kita tahu berapa powernya kita. Tapi sikap kita tadi, kita sentiasa ambil mudah. Alah, benda tu simple. Preparation untuk bersedia tu kita tak sanggup. Tapi mereka yang menggunakan kita tu, mereka sanggup membuat persediaan untuk kita. Untuk menerima kita, untuk accept kita tu. Jadi kita pun setuju pula. Terasa berbesar hati pula. Dan rasa bangganya pula. Kita bantu orang lain untuk cipta kejayaan yang luar biasa. Kita selalu ingat, wah, kita dapat 10,000, 5,000 sebulan, 20,000. Kita tahu tak power kita sebenarnya. Anda yang bagi 10,000, dia orang collect 10 juta. Dia orang collect kat kita paling kurang pun 100,000, 200,000. Baru dia boleh bagi kita 10,000 sebulan. Itu yang saya nak bagi tahu. Jadi sebab tu saya kadang-kadang saya duduk, saya tengok dalam training. Anda ingat setiap dalam training saya selalu tengok dulu muka siapa yang hadir tu. Kita punya strength, kita punya kekuatan.
Anda percaya cakap saya. Anda buat company apa pun. Saya tak pernah kata tidak. Dalam bisnes sama saja. Saya bagi tahu kepada anda. Cuma anda carilah yang terbaik untuk cipta income. Saya percaya kepada anda. Sebenarnya anda yang gaji 3,000 sebenarnya mampu cipta minimal 30,000. Anda percaya, trust. Saya dah buat benda ni. Saya percaya. Saya nak sampai kepada anda ni. Sebab dia tak susah seperti mana kita bekerja tu. Saya pun pernah kerja 5 tahun. Saya pun ada pengalaman juga. Pindah sana, pindah sini. Kilang dia apa. Saya ada pengalaman. Anda bayangkan, sebaik saya cabut lari cepat. Cabut lari cepat. Tapi saya tak take for granted dengan apa yang saya belajar waktu saya kerja dulu. Tapi saya ambil benda ni, orang tu boleh buat, lebih baik aku cipta untuk diri aku sendiri. Jadi benda ini sebenarnya walaupun kita perlahan tak selaju, walaupun kita tak ada ilmu setinggi dia orang, tapi dalam proses kita belajar, kita terus bertindak. Ada benda yang kita bertindak baru belajar pun ada. Ada benda, ada dua dalam proses pembelajaran kita. Selalu kita boleh belajar dengan kesilapan kita. Kita buat dulu. Kerana lambat nak tunggu kelas tu settle, nak tunggu kursus, nak belajar dengan orang susah, nak belajar sejam je perkara kita. Jadi buat dulu. Buat dulu, lepas tu kita akan tahu problem kita tu apa. Tapi banyak orang tak sanggup. Dia tak sanggup buat yang kedua tu. Dia sanggup buat yang pertama tu. Dia tunggu orang lain ajar. Sebab tu anda tengok, banyak orang nak sukses, tapi kita nak make sure dia sukses tu, kita yang kena pujuk dia. Anda boleh imagine tak? Dalam kursus yang saya duk buat, yang HQ duk buat, kadang-kadang sebab saya tengok. Orang tu, dia ada ability, kebolehan untuk sukses. Tapi untuk dia pergi sukses tu, anda tahu tak, saya kena pujuk dia pula. Saya kena kipas dia, saya kena bagi offer dekat dia, kena buat promosi-promosi pula untuk make sure dia sukses. Yang nak sukses dia. Yang nak sukses tu dia. Tapi saya yang kena sacrifice untuk make sure dia sukses, tetapi dia bagi satu ugutan kepada saya pula kalau ini tak mau. Wahal saya buat tu untuk dia. Dia pun tak faham kenapa saya buat. Kadang-kadang saya buat percuma saja. Setiap kursus saya tu mana ada pernah bayar. Video saya selalu pergi open saja. Sebab apa? Sayang. Saya tengok semua orang ada kebolehan luar biasa ni. Tapi kita kadang-kadang hal-hal yang kecil, kita kehilangan berjuta ringgit kita. Tapi dengan orang lain kita sacrifice gila-gila. Kita boleh bagi pula sumbangan kita, tenaga kita, ilmu kita, bagi kat orang lain dapat juta-juta. Tapi untuk kita sendiri pun boleh lakukan. Tapi kita main-main. Bila sebut yang untuk kita, kita take for granted saja. Itu kita tak fokus, kita ambil acuh tak acuh saja. Ini yang kita tengok buat kursus pun. Anda tengok. Pergi ke kursus bersemangat 3 hari. Bersemangat 7 hari. Bersemangat seminggu. Cuba anda tanya. Kenapa orang lain boleh buat? Aku tak boleh buat. Anda secara simple way saja bagi tahu kepada anda. Semudah saja untuk anda faham situasi. Anda jangan tanya sebenarnya anda boleh buat atau tidak. Itu soalan bodoh. Yang tak buat tu, yang sukses tak sukses, saya kata. Sukses tak sukses tu, mana ada orang yang move, orang yang bergerak, orang yang berusaha, dipanggil gagal. Tidak ada pun. Dalam buku mana pun tak ada. Yang gagal tu yang tak buat apa-apa. Memang jahanam. So, buat apa, malas tak nak buat apa-apa. Orang yang move, dia membezakan dia masa saja. Dia masih dalam proses untuk mencapai apa yang dia nak. Tapi yang membezakan dia dengan orang lain masa. So, anda jangan takut. Anda jangan rasa give up. Tapi janganlah terlalu lama. Anda masih mengulang benda yang sama. Ada orang tu dia kata, saya dah ada ilmu setahun cikgu, saya sukses setahun. Sebenarnya dia bukan setahun pun. Dia ada pengalaman setahun, tapi dia repeat 20 tahun. Itu yang masalah. Ilmu dia ada setahun. Tapi dia kata dia dah buat 5 tahun, 10 tahun. Tapi tak sukses juga. Anda tahu sebab apa? Sebenarnya ilmu dia tu setahun. Tapi tahun depan ulang lagi ilmu tu. Kaedah tu juga. Mari tahun ketiga ulang lagi. Dia ada pengalaman setahun, tapi dia ulang 20 kali. Jadi 20 tahun. Jadi bila kita nak sukses, patutnya kita upgrade. Tahun pertama kita gagal, it's okay. Tapi kita dah berubah. So next, tahun kedua kita dah learn, kita ada ilmu baru lagi. Ilmu tambahan. Tahun ketiga kita lebih pandai. Tapi kita dah buat benda yang sama, repeat. Jadi sebenarnya pengalaman setahun, repeat 20 kali. Jadi kita ada pengalaman 20 tahun. Kita bercakap dengan orang, kita ada pengalaman 20 tahun. Mana boleh macam tu? Semua orang kena ada upgrading. Sistem dunia semua upgrade. Zaman pun upgrade. Komputer sistem upgrade. TV kita upgrade. Rumah upgrade. Semua upgrade. Tapi tindakan kita dari dulu sampai lah,
kita tak upgrade pun. Sama je. Sayang. Itulah saya rasa. Kadang-kadang saya tengok orang kawan-kawan duduk dengan saya kan, cerita tentang financial problem lah, dia problem. Saya nak kata apa lagi? Kan, saya nak kata apa lagi? Seminar saya panggil. Saya ada kursus-kursus percuma yang saya buat apa. Free. Kadang-kadang hotel pun saya bayar. Makan pun saya bagi. To make sure dia orang ni nak buat. Tapi bila benda tu free pula, anda tahu apa benda? Jahanam. Dia tak nak pernah menghargai. Bukan saya nak anda menghargai pun. Anda kaya sudahlah. Anda berubah sudahlah. Okey, anda okey lah saya. Saya tak minta sesen pun. Sebab apa? Sebab simple. Sukses tu very simple. Cuma kita rasa susah tu. Yang lock pagar-pagar yang saya tunjuk dalam video-video saya lepas. Pagar-pagar tu kita bukan tak boleh buka. Tapi kita tak nak buka. Kita tak nak buka. One road to success tu, keedah tu, mudah. Mana ada susah. Anda tengok dah, saya tunjuk clue dia macam ni. Dalam bisnes, okey, anda kena ingat. Nombor satu, anda tahu tak apa itu millionaire? Okey, millionaire. Dia tak kata million money. Millionaire. Jutawan. Dia panggil jutawan. Jutawan tu jutawan apa? Jutawan duit ke? Tak lah. Millionaire. Anda tahu, kalau kita bercakap nak dapat juta dengan duit untuk membahagiakan diri, itu bohong namanya. Tapi, saya bagi tahu, di dalam proses kita untuk sukses, di kita banyak hal kita akan belajar. Banyak hal kita akan belajar. Jadi, yang penting, kita sentiasa upgrading. Okey, sistem contoh anda yang duduk di Volten, anda yang duduk di Volten, tak apa, anda yang duduk di syarikat lain pun ada. Kadang-kadang syarikat menyediakan kursus untuk kita. Semua dia ajar tu, itu basic saja. Itu standard. Dia tak boleh fokus kepada satu orang, satu kaedah. Kalau peserta dah tu mari 200 orang, kita kena buat 200 kaedah sebab tiap-tiap orang teknik dia, ilmu yang sama tapi teknik presentation dia, movement dia akan berbeza. Sebab anda sendiri berbeza, yang menghadiri kursus tu ada 200 orang. 200 orang tu punya watak yang berbeza. Idea yang berbeza, pemikiran yang berbeza, semua berbeza. Dan bayangkan bila kita buat prospecting, orang yang kita berdepan tu pula, dia pun berbeza. Kita pakai ilmu macam ni, kadang-kadang tak sesuai untuk dia. So macam mana kita nak upgrade? Macam mana? Melainkan kita yang tahu. Sebab bila kita face, kita berdepan dengan market, kita tahu ini masalah begini. Oh, kena tukar macam ni. Kaedah begini. Jadi sebab tu saya kata, clue kita boleh belajar. Tapi action dan tu kita sendiri yang boleh faham. Tapi bukannya susah pun. Selagi kita move, selagi tu kita boleh faham. Lintang bukan kita jatuh. Contoh kita jatuh pokok. Kita tahu dah, buat macam ni, naik pokok, aku jatuh. Lain kali aku tak buat dah. Kan simple je. Jatuh dulu sekali. Baru tahu sakit di mana. Jadi kata fail dulu. Kadang-kadang anda rasa benda tu fail. Tak, benda tu boleh mencipta satu ilmu yang baru kepada kita. Jadi kita dah faham benda tu, kita tak ulang dia lagi sekali. Kita tak repeat sebab kita tahu result dia nanti negatif. Tapi masalahnya kita buat mudah. Malas nak menghadapi sesuatu challenge tu pun kita rasa takut. Bukan tak boleh, dia kata boleh, tapi malas. Tak naklah menghadapi benda tu. Jadi sebenarnya anda lost, kita lost tau. Kita lost bukan sikit, anda tahu tak? Anda tahu tak, satu tahun kita buang. Sedang ilmu untuk kita sukses biasanya paling cak ayam pun lah saya bagi tahu. Paling teruk untuk kita capai 5 tahun. Itu paling lama lah. Kalau kita berterusan non-stop, kita move, lantak lah nak jadi apa pun. Kita move selama 5 tahun tu, insyaAllah kita dah tak capai dah apa yang anda nak. Itu minima saya bagi tahu kepada anda. Itu paling cak ayam lah. Buat kerja berterusan, belajar tunggal langgang. Tapi anda bayang, kita habis tahun lepas 2020 dah pergi 2021. Dah bulan berapa dah. Baru je kita raya tahun lepas COVID-19. Dah ni nak raya dah. Cepat waktu yang kita dengar 5 tahun, cikgu 3 tahun tu lama sangat. Tidur bangun, dah kita mencapai apa yang kita nak. Jadi sebab itulah saya bagi tahu kepada anda. Kenapa anda tahu tak kehebatan dalam bisnes ni. Cuba kita, walaupun kita sentiasa dalam otak kita menentang. Suka kita menentang. Sebab apa? Kita selalunya saya kata dah, manusia dia ada satu sifat iaitu dia buat apa itulah benda yang dia rasa hebat. Semalam saya dah bagi satu video dah. Bila kita tanyalah tukang, semalam saya kata, kita tanyalah tukang masak mana pun. Pergilah restoran mana yang tanya tukang masak. Tentu dia jawab masakan dia lah paling sedap. Walhal dia tak boleh cakap macam tu. Dia nak tahu masakan dia sedap tak sedap, tanyalah customer nak makan tu.
Mereka tahulah sedap. Kalau sedap, penuh lah orang. Tapi tak. Semua orang berfikirlah macam tu. Jadi untuk kita sukses, selalu kita ada sikap sebenarnya tukang masak tadi. Kita merasa apa tindakan kita tu betul. Itulah anak tak punca utama kenapa kita susah untuk mencapai sesuatu. Bijaknya kita adalah kita perlu mengetahui apa yang orang mahu. Bila kita buat bisnes, anda tahu tak, market kita adalah orang lain, bukan kita. Jadi kita tak perlu fikir apa yang kita suka, tapi kena tengok apa yang market suka. Kita tak perlu fikir apa kelebihan. Kita seorang je, tapi market tu beribu. Market kita tu berjuta orang. Kita perlu ambil purata orang begini apa kehendak dia. Jadi bidang yang kita kena belajar, bidang itu. Bidang itu bukan apa yang kita suka. Anda tengok semua orang belajar satu ilmu. Dan itu dia merasakan apa yang dia buat tu sukses. Betul, orang ni biasanya gagal. Tapi bijak kena ada. Sebab tu saya kata ikan. Anda tengok. Boleh tak kita suka makan burger, kita pancing ikan pakai burger. Sebab kita suka makan. Ada orang dia buat bisnes macam tu. Dia nak marketkan apa yang dia suka. Dalam bisnes bukan macam tu. Anda perlu marketkan apa yang orang majoriti suka. Jadi biar orang tengok kita tu bodoh bila kita memancing ikan. Ikan tu makan cacing. Cacing kita nak pegang pegeli. Cacing tu kita nak pancing ikan. Kita nak pegang cacing tu. Allah menggeletar tangan. Tapi kita nak buat macam mana? Sebab itu ikan nak cacing. Maka kita perlu memancing. Mana boleh mancing bubuh situ burger. Kita ingat kita ni suka makan burger. Kita pun ingat ikan tu suka makan burger. Kita pancing ikan pakai burger. Mana dah dapat? Samalah kebanyakan orang fail. Anda tengok bila dia berniaga di restoran. Kenapa restoran dia tak gagal? Gagal. Sebab dia rasa sedap. Dia rasa dia sedap. Dia rasa apa yang dia buat tu betul. Dia ingat semua orang macam dia. Tak. Dia perlu belajar market customer. Kita suka apa? Orang ramai di sini. Orang negeri mana? Kita ni katalah orang negeri Sembilan. Orang negeri Sembilan makan pedas. Tiba-tiba dia mari jual duduk pergi jual dekat Kelantan, jual pedas-pedas tu. Dia kata makan dia paling sedap. Dia makan memang sedap. Pergi orang Kelantan, semua dia tak makan pedas-pedas. Memang tak laku lah kedai dia punya restoran. Jadi kita perlu buat market mengikut apa yang diinginkan oleh orang lain, market kita. Jadi kalau kita nak create network, kita nak bentuk rangkaian, kita perlu corner pergi bagaimana kita boleh bina. Macam saya, anda nak bina saya, nak bina anda. Dua orang ni berbeza. Idea tak sama. Tapi kita ada purata. Average yang dua-dua orang ni kena buat. Kan, purata itu kita ambil ke tengah-tengah dia. Untuk kita sukses kat mana. Itu yang saya nak masukkan kepada anda. Bila kita buat sesuatu, kita letak tengah-tengah tu. Kita ambil. Jadi, kita nak close. Yang penting, target kita capai. Okey, katalah kita nak buat bisnes. Kita nak kita punya monthly, kita punya income. At least macam saya kata tadi, at least kita dapat 10,000 sebulan. Jadi kita dah calculate, kita dah design kan. Saya ada video tentang design. Bagaimana kita design, kita betul-betul target 10,000 sebulan tu, ini movement aku. Lengkap. Dan boleh calculation by maths, by mathematics. Memang kita boleh kira pun. Dengan nak bulan ni apa? Okey, aku punya kesungguhan apa? Target aku untuk dapat bulan ni tak dapat 10,000. Aku nak bulan ni, okey, minimum aku 3,000. Bulan ke depan aku naikkan ke 5,000. Bulan ke berikutnya aku naik ke 7,000 dan bulan keempat aku perlukan 4 bulan untuk aku start dengan 10,000 income. Tu design dari sekarang. Buat tindakan macam mana kita kerja apa. Disiplin kita sama apa waktu kerja. Punch card kita pukul 8 kita boleh pergi apa. Merah pun kita takut. Tapi dalam bisnes sendiri kita tak takut. Sebab itu saya kata kita take for granted. Bila buat bisnes sendiri kita take for granted. Kita tak pernah kisah. Sayang yang saya nak bagi tahu tadi. Kita sayang. Kita lost. Kita sebenarnya boleh cipta berpuluh ribu income tak. Tapi kita biar. Kita main-main. Kita tak fokus. Kita tak kisah. Kita pentingkan nama kita. Nama lagi penting pada apa yang kita punya target. Orang pentingkan target daripada nama. Itu yang masalah kita. Jadi banyak hal-hal kecil-kecil macam ni yang kita tak boleh nak settle. Hal-hal kecil-kecil macam ni kita tak boleh nak selesaikan. Itu dalam grup saya tengok dalam contoh kalau kita yang buat Volten anda tengok. Nampak bukti tak susah mana pun di Volten ni. Dengan teknologi yang kita ada sekarang ni. Tapi kita main-main, kita pergi belajar sekejap, kita masih bertahan dengan style kita tu. Jadi bila dibagi ilmu, bagi knowledge pun, dia tak mau accept. At least dia tak mau accept sepenuhnya, dia accept secara purata, average untuk accept. Jadi anda nak tengok, betul tak betul apa yang kita buat, tengok sale kita.
Macam saya kata tadi, kalau anak kita tukang masak, nak tengok masak kita sedap tak sedap, tengok customer. Penuh tak kedai kita, orang suka tak makan. Sama juga kita, bila kita nak create network ni, nak tengok kita betul tak betul, kita punya leadership tu okey tak okey, tengok kita punya perkembangan grup. Kalau grup kita buat tersangkut, buat mati, kita ada problem. So kita belajarlah bidang tu, fokus bahagian tu. Bukan susah sangat. Kenapa aku jadi macam tu? Mesti ada kesilapan aku buat. Mesti ada hal-hal. Masalahnya kita tak mau surrender. Kita tak sanggup nak surrender. Kita rasa malu. Tak, sebenarnya bukan malu pun. Really semua orang menghadapi benda ni kan. So saya bagi tahu jangan take for granted. Bila anda buat sesuatu, anda tengok. Sebenarnya dalam bisnes, dia lebih pentingkan kepada kita punya target. Target kita tercapai disebabkan oleh grup orang lain. Bukan kita. Kalau kita seorang, macam mana nak sukses? Seorang-seorang kita buat sale produk. Berapa kalau kita berjual VKF seorang-seorang? Anda mampu jual berapa kotak sehari? Tak mampu. Esok anda penat berhenti, income pun akan berhenti. Anda move, dia income move. Tapi anda stop, income pun stop. Kan saya dah ada video jutawan. Saya bagi tahu apa itu jutawan. Jutawan ini adalah orang yang dia punya jutawan tu, dia bukan dalam sudut duit saja. Dari segi perhubungan, sifat dia, perangai dia bagus, semua tu dipanggil jutawan. Kalau juta uang tu lain. Jutawan lain. Juta uang tu dia fokus dekat bisnes duit saja. Jutawan maksudnya dia dalam semua sudut dia jadi leader. Dia boleh mencapai target kita capai dalam semua sudut. Dan yang paling penting financial. Main dia bermula dengan financial. Sayang ni kalau kita tengok sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita masih susah sangat nak capai. Kita tahu pun orang lain tu boleh sukses, kita learn saja. Kosongkan diri kita, lantaklah diri kita ni apa. Kalau kita nak setuju, tak setuju, kalau itu syarat. Macam mana saya fikir gitu je. Aku ni bukan betul. Kan? Aku buat senang. Kalau aku buat tu orang tak setuju, tu bentuknya kepala otak aku tak betul lah tu. Kalau aku buat tu gagal tu, maksud aku salah lah tu. Jutawan kan dia konsep dia salahkan diri sendiri. Jutawan dia menyesalahkan sendiri. Apa lagi jutawannya fikir? Yang kita tahu nak jadi jutawan tu, saya pernah cakap dalam video kita di Pili baru ni. Jutawan tu apa? Jutawan, kalau kita nak dapat juta punya financial, kita tak mampu seorang-seorang, tidak mampu. Tapi kalau kita nak move dengan orang lain, setujulah dengan orang lain punya sedikit. Apa yang positif kita ambil, negatif kita reduce dia, kita tambah knowledge dalam orang tu. Kemudian kita next berapa banyak. Sebab jutawan ni, prinsip asas jutawan tu anda tahu tak apa dia? Nombor satu, kita menggunakan ilmu, tenaga yang kita kongsi dengan orang lain. Itu nombor satu. Tenaga kita seorang tak mampu, tapi kita share. Contoh yang buat sale produk kita hari-hari kan. Okey, kalau kita seorang nak jual semua, tak mampu. Tapi bila kita buat rangkaian, dalam Volten contohnya, anda bayangkan, waktu saya sedang bercakap, sale saya sedang bergerak. Orang lain tak bercakap, orang lain telah buat sale. Jadi saya berkongsi. Maksudnya, daripada apa saya punya tenaga, saya pun share dengan orang lain. Time, masa, saya juga share dengan orang lain. Masa pun share, ilmu pun share, tenaga pun share, semua share. Itu jutawan. Dan ini nak tunjuk hero seorang-seorang. Semua nak buat seorang-seorang. Lepas tu kita fail, penat, pengsan kita. Sampai satu tahap, duit tu pula buat kerja kat kita lah. Anda tengok hari ni, di waktu leader-leader tidur, ada orang lain di tempat negeri lain, contoh di Indonesia, mereka move. Di Sabah, Sarawak, mereka dah cerah. Waktu pagi kita duduk baring lagi. Tapi di sana sedang move. Itu dipanggil share. Kenapa anda tengok jutawan, dia buat bisnes bentuk apa? Cuba anda tengok baik-baik. Kalau orang yang masuk kursus dalam millionaire, dia ada dua bentuk bisnes. Saya bagi tahu kepada anda dulu dalam video. Satu, orang cari kita. Yang tu limit income. Yang kedua, kita cari orang. Maksudnya kita buat market kepada orang ramai. Itu semua jutawan buat. Tak usah lawan lah. Itu dua benda ni ya dalam bisnes. Kalau anda rasa nak buat perubahan dalam hidup, pilih yang kedua. Sebab tu soalannya, cikgu kena cari orang. Memang kita kena cari. Tapi bukannya pergi personal macam tu. Pernah tengok jutawan-jutawan dunia mari ketuk pintu rumah orang? Tak ada. Dia kan ada teknik, ada learn. Ada kaedahnya. Anda bayangkan, bila kita orang, saya tanya anda, berapa orang? Kalau kita tunggu orang datang jumpa kita, contoh kita buka restoran. Kan bilangan
meja tu, lama COVID-19, satu meja dua orang, satu meja dua orang. Satu hari penuh lah meja kita tu. Dua orang kita boleh tahu. Itu lah limit kita. Sekali dia orang duduk sejam. Kalau orang tak main game. Kalau dia main game kat handphone lah, jahanam 2 jam, 3 jam dia duduk kat meja tu. Limit income. Tapi macam kita buat, bila kita berurusan dengan orang lain, market kita pada orang lain, anda tengok. Dia bergerak sampai kita tak tahu bilangan dia. Dia bertambah macam tu. Sebab dia orang pun dapat benda yang sama macam kita. Maksudnya, walaupun volume dia kecil tadi, tapi kita dapat tu kecil untuk setiap orang. Tapi volume dia besar. Dia belajar bidang tu. Nak closing group tu macam mana, nak bina group tu macam mana, benda apa yang perlu aku serius, benda apa yang perlu aku abaikan, perlu aku letak priority keutamaan tu yang mana. Sayang, anda tengok kebanyakan kita yang utama tu kita letak di bawah, tapi di bawah tu kita letak di atas. Yang tu yang saya rasa kecewa sikit. Bila duduk tengok orang tu kadang-kadang kesian, tengok ya Allah dia ada ability, dia ada kebolehan, tapi kenapa dia tak nak buat? Dia tolak sana. Saya explain, dia negatifkan. Dia tolak. Dan dia tak dapat apa-apa. Duduk macam tu juga. Tahun kedua jumpa duduk macam tu. Tahun ketiga saya jumpa duduk macam tu. 10 tahun pun duduk macam tu. Tapi kita yang learn, kita yang action, buat je. Anda tengok, tahun depan, insyaAllah dia pertambahan tu ada. Tahun kedua dia pertambahan tu ada. Sebab tu saya kata, anda buang perkataan take for granted. Kalau kita nak sukses, anda tahu tak, take for granted tu kita buang. Itu kita, benda tu buat tak kisah. Itu take for granted. Tak bagi keutamaan. Jadi, dalam bisnes, anda tengok, dalam bisnes macam ini, paling mudah sekali anda tahu tak, tanya semua jutawan di dunia ni. Dalam khusus, anda tanya satu soalan je. Kalau mereka tu fail dalam bisnes sekarang, apa mereka nak buat? Mereka akan sebut networking. Dulu saya pun kena hadir seminar networking. Tapi bukan maksud dia fokus kita MLM saja ke dipanggil networking. Tak, networking ni semua urusan yang berkaitan dengan majoriti orang ramai. Itu dipanggil networking. Network itu rangkaian. Network itu rangkaian. Jadi rangkaian seluruh bisnes kita. Kalau kita boleh jual kopi, itu seluruh orang minum kopi. Bayangkan. Anda tengok sale kita tu berapa. Waktu kita share. Masa kita kongsi dengan beribu orang. Dari segi untung kita share dengan beribu orang. Masa dia lagi. Tindakan tenaga kita kongsi beribu orang buat tenaga. Seorang buat sikit-sikit tapi menghasilkan jutaan. Kenapa bidang ini orang tak nak belajar? Orang tengok rendah. Sebab apa? Dia panggil power of majority. Sebab tu dulu dalam video saya dulu anda yang kena ingat. Dulu dah padam lama dah. Saya ada satu topik tu, power of majority. Kenapa kita percaya kepada kuasa majority? Sebenarnya dalam bisnes itu bukan macam tu. Anda pun tahu juara mana ada majority. Orang yang pemain bola terbaik di dunia, mana ada majority? Semua minority. Orang yang paling kaya di dunia, minority. Maka semua orang kaya. Orang yang terbijak di dunia, minority. Tapi kepercayaan kita lebih percaya kuasa majority. Orang yang banyak gagal siapa? Majority. Paling banyak, anda tahu, yang berjaya sikit kan yang gagal beramai. Yang gagal paling ramai. Tapi kita lebih percaya kuasa majority untuk buat keputusan dekat kita. Itu yang kita jadi masalah. Contoh saya bagi tahu dulu. Kalau kaki kita ni semua kaki satu. Semua manusia ni kaki satu. Kita dalam video ni, dengar ceramah pagi ni je lah. Kakinya dua. Semua di dunia ni kaki satu. Cacat semua orang dalam dunia ni. Kita yang dalam video ni kaki dua. Saya nak tanya, siapa cacat sekarang? Kita yang cacat daripada kita punya kaki dah lebih dua. Orang lain semua kaki satu. Sebenarnya mereka cacat. Tapi orang cacat ni terlalu ramai. Mereka semua cacat. Maka kuasa mereka, kepercayaan orang pada mereka tu tinggi. Walau kita ni yang betul ada dua kaki. Tapi sebab kita sikit, orang lebih percaya tu. Jadi kalau kita pergi minang nak dara orang, kita pergi Minang. Dia tengok kaki kita dua. Pasal apa kaki dia lebih? Pasal apa kaki dia lebih? Walau kaki dia orang tu kurang. Satu. Tapi sebab mereka majority. Dalam bisnes, anda tahu tak? Decision yang orang buat apabila kita decide, keputusan yang kita buat ditentukan oleh orang lain dan kita percaya ramai orang kata tu betul. Saya bagi tahu kepada anda, dalam bisnes yang nak mengubah hidup, anda perlu belajar dengan yang minority itu. Sebab tu dalam motivasi dia kata, anda nak sukses, berkawanlah dengan orang sukses.
Anda nak jadi jutawan, berkawan dengan jutawan. Kalau kita seorang tu memang hidup susah. Ha, tapi kita ada 20 kawan kita yang millionaire. Anda boleh imagine tak? Memang kita susah. Mereka 20 kawan jutawan. Tapi kita hari-hari duduk minum kopi dengan dia orang. Free-free duduk dengan dia orang. Lama-lama 20 orang tu miskin macam kita ke? Atau kita kaya macam 20 orang tu? Kan? InsyaAllah mereka akan ajar kita. 20 orang tu nanti bukan miskin macam kita. Tapi kita yang miskin ni insyaAllah akan kaya macam 20 orang tu. Jadi benda ni kita kena ambil tahu. Contoh saya bagi tahu lagi. Kalau kita, tu saya dalam video saya dulu, kalau seorang ustaz dia cuba nak berdakwah dekat 20 orang penagih dadah. Hari-hari minum kopi dengan penagih dadah. Nak kombi penagih dadah. Agak-agak lah. Lepas 3 tahun, ustaz tu isyak dadah ke had. Yang 20 orang isyak dadah tu tukar jadi ustaz. Ustaz tu nanti pelan-pelan terikut akan ikat dadah, tak sempat nak jadi ustaz sebab convince kalau kuasa majority. Sama juga dalam bisnes. Jadi kita, anda tahu tak, orang yang sukses dalam bisnes ni, yang paling saya nak ingatkan kepada semua dan tolong bagi kat kawan-kawan, semua orang ada ability, semua orang ada kebolehan. Cuma kita ni ambil tak kisah langsung. Kita pergi kerja balik, tak pernah fikir ke dalam kita ni ada kelebihan untuk collect juta. Kita memang boleh, Pak. Buanglah hal-hal yang dia tetapkan tu. Merajuk tak boleh. Jangan merajuk dah mulai hari ni. Hari ni jangan sikap macam ni. Buang mulai hari ni. Tambah. Aku dah ubah-ubah. Persyaratan saya dah buat pun dalam video dulu. Buang semua tu persyarat dia tu. Okey, ikut saja. Next. Apa yang perlu aku lakukan? Nak buat bisnes apa? Bisnes ni siapa yang ajar aku? Ikut. Fahami semua tu. Kemudian tindakan dia macam mana? Berapa tahun nak capai? Aku nak berapa? Berapa aku nak capai? Anda nak berapa sebulan? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Bila? Bila nak? Kan? Okey, 6 bulan cikgu cukup tak? 6 bulan untuk capai 10,000. Masuk akal? 10,000. Okey, 6 bulan dulu buat ekstra. Anda kerja bukan suruh berhenti pun. Kalau gaji anda 10,000, dapat ekstra 10,000. 6 bulan lagi pun okey apa? 20,000. Next, kita pergi kepada 30,000. Next, kita pergi kepada 50,000. Next, kita ada next. Itu yang kelebihan kita dalam bisnes. Kok suka kita nak buat berapa juta. Soalan saya, kenapa banyak orang main-main dengan benda ni? Dia tengok orang dapat, orang tu dia kata, boleh lah, dia orang tu pandai. Ayat-ayat bodoh tu lah yang duk keluar. Kalau saya tu menggeletar tangan tu, dia ni boleh dapat, menggeletar saya pergi belajar kat dia, macam mana kau dapat, kau duduk dengan apa, macam kau ajar aku sikit, kau share aku sikit. Kau dapat macam ni, aku nak separuh pun jadilah, tunjuk jalan kat aku. Kan? Simple. Kita buat je. Mesti dapatnya. Kita action saja. Dia 0.1%. Paling teruk pun 0.1%. 1/100%. Kita mula dapat dah. Ada hasil. 2% naik ke 5%. Naik ke 10%. Lama-lama naik tak? 50%. 70%. Mesti dia ikut time. Bukan hari ni buat, hari ni kayu ni buat 1 bulan, 2 bulan, pengsan dah. Baru belajar sebulan, 2 bulan, pengsan dah. Lepas tu berhenti balik, duk asal. Kan bodoh namanya tu. Bukan 20, kalau 2 bulan boleh collect juta-juta. Kaya-raya dah semua orang. Sabarlah kan. Kita kan proses belajar, mencapai. Kita ada dalam ni sifu-sifu yang dah ada dah. Cuma ubah sikit-sikit lagi, insya-Allah kita boleh capai. Di Volten, kalau anda tengok di Volten, preparation company dah buat 100% dah. Saya tak tahulah. Di sini kalau kita tak boleh nak sukses, kita buat sungguh-sungguh. Anda nak collect berapa je, saya kata. Kalau anda cari kelemahan diri kita, jangan cari kelemahan orang lain. Cari kelemahan diri kita. Hari-hari kita cari kelemahan. Apa perangai aku ni? Jangan kita duk tunjuk orang tu. Saya katakan, nak tahu siapa kita tu, belajar fokus kepada diri kita. Kelemahan-kelemahan, tindakan kita, semua kita. Apa aku lakukan, kita. Baru kita yang boleh dapat target. Ini tak, orang tu salah, orang ni salah. Kita tak pernah tahu. Jadi orang ni, anda tengok buat apa pun susah. Kan simple je ceramah. Kadang-kadang saya ulang ceramah tu yang sama. Geram. Kenapa dia orang ni duduk, saya buang masuk, saya yang menggeletar tangan. Jadi sebab tu saya bagi tahu kepada anda. Buang yang kita buat remeh-temeh tu. Letak pada high level punya dekat bisnes. Kita dah ada apa dia.
Bolten ada company lain pun ada yang bagus-bagus. Saya tak kata Bolten saja. Anda yang buat company lain tu, company anda tu fokus betul-betul. InsyaAllah anda pun jadi jutawan dengan mudahnya. Tapi saya beritahu kepada anda, belajar betul-betul. Belajar dan bertindak betul-betul. Lantaklah awak nak cakap apa, kita yang decide nak sukses, maka jangan peduli hal orang lain. Anything happen, aku bukan nak mati pun. Jawab itu je. Anything happen, apa yang akan berlaku pada diri aku pun, bukannya aku nak mati. Bukannya aku nak mati pun. Jadi aku nak takut kenapa? Jawab itu saja. Bila orang tanya kenapa kau suka aku? Kalau anda tanya saya buat apa? Ikut suka saya apa? Saya yang buat keputusan. Saya nak ubah diri saya. Saya tahu target saya apa. Mungkin tak sama. Kalau anda tanya, Cikgu Hamid, target apa? Saya nak free time, free money. Bebas masa, bebas wang. Dua tu saja. Kalau anda tengok dalam bisnes, saya tak nak duit banyak, masa tak ada. Saya tengok jutawan ramai, tapi masa pun tak ada. Nak balik raya pun tak boleh. Nak duduk dengan family pun tak boleh. Nak minum kopi pun tak boleh. Sibuk 24 jam. Jadi buat apa? Kalau saya lah pendapat saya tak nak. Apa yang saya nak? Duit pun banyak, masa pun banyak. Jadi dekat bisnes macam mana? Sebab tu saya kena pilih yang bisnes orang tak nampak ni. Saya buat Bolten, anda tengok. Saya bebas masa apa. Semua leader-leader di Bolten bebas masa apa. Nak tidur, nak bangun ikut suka. Nak pergi mana pun ikut suka. Bebas sebebas-bebasnya. Income no limit. Nak buat banyak mana ikut suka masing-masing. Kan best tu bisnes macam tu. Modal tak ada. Risiko tak ada. Apa pun tak ada. Kenapa orang boleh tengok saja. Dia kata apa? Itu modal kecil. Ya ialah bagi modal besar. Modal pula tak ada. Ada je dia nak jawab. Mari join. Alah modal kecil-kecil tu niaga apa dia kata. Bagi modal besar pula. Ish modal besar. Modal aku mana ada. Jadi mangkuk tu dia mangkuk situ lah kan. Jadi anda, saya yang dengar ceramah saya pagi-pagi ni, saya doakan bulan puasa ni, kita sukses sama-sama. Kita buat sama-sama. Bagi saya tak kisahlah anda buat apa, company apa anda buat. Saya tak pernah kisah pun. Saya tak pernah kata ini company tak bagus pun. Yang penting, bila ilmu, kelebihan dia, tindakan tu, kalau kita dah tahu keedah dia, dia tak pernah mengurang, dia akan bertambah. Itu yang membezakan kita. Walaupun mungkin kita financial duit kita boleh naik turun, tetapi knowledge, pengetahuan yang kita buat tu, susah kita nak bodoh. Bukan susah kita nak kaya, susah kita nak bodoh. Bila kita susah bodoh, kita senang kaya. Anda faham tak maksud saya? Susah bodoh, senang kaya. Jadi kalau kita buat apa pun, jangan jadi bodoh. Buat bodoh, tak apa. Tapi jangan bodoh. Tahu tak bodoh? Bodoh. Bodoh tu orang Lenggung Perak dia panggil bodoh. Kalau bahasa biasa, bodoh. Kalau saya ni orang Lenggung Perak, bahasa kampung saya bodoh. Jangan bodoh. Kan? Jadi, saya harap video saya pagi ni, jangan take for granted. Take for granted ni ada ambil kelebihan pun, macam kawan kita tadi, betul juga dia take advantage. Tu orang panggil take for granted juga. Tapi kalau anda check tengok, take for granted ni dia buat macam apa, dalam bahasa-bahasa dia tak ambil berat. Pun dia juga take for granted juga. Jadi saya harap, sayang kita punya ruang dalam masa setahun, 6 bulan, setahun, lewat pun 2 tahun, insyaAllah berubah hidup kita. Jadi jangan biar benda tu berlalu begitu saja. Ambil waktu, ambil masa, buat yang terbaik. Bukan terhebatnya dalam bidang seperti ini, anda tahu tak? Bukan merubah hidup kita, mengubah satu keluarga, mengubah kawan-kawan kita juga, mak bapak kita juga, semua tumpang sekaki. Inilah namanya bisnes yang paling power sekali anda. Kalau kita masuk universiti pun, kalau jadi doktor, seorang-seorang je doktor, mana boleh bagi korang. Ini kita boleh buka kepada semua family kita. Boleh kaya ramai-ramai. So, just ambil hal positif, anda buang hal-hal negatif, buat sungguh-sungguh. Saya pun akan buat sungguh-sungguh, anda pun buat sungguh-sungguh. Jadi kita share ilmu sama-sama. InsyaAllah, buat dengan betul, jangan bohong orang, jangan take advantage untuk diri kita. Ingat, dalam sukses, banyak bantu orang. Bila kita banyak bantu orang, Allah akan bantu kita. InsyaAllah kita akan sukses sama-sama. Okay? So, bye-bye. Good morning. Selamat berpuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.